dengan firman-Nya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kamu kepada Allah kesemuanya, wahai orang beriman. Jami'an, kesemua. Maka kesemua itu, kalau kita kira peribadi kita, kita pasti kembali kepada Allah kesemua yang ada pada tubuh badan kita. Kalau kita kira diri kita, bertaubatlah kita kepada Allah kesemua benda-benda yang ada pada diri kita kepada Allah. Baiknya dua biji mata pasti kembali kepada Allah. Baiknya dua daun telinga pasti kembali kepada Allah. Dua kaki, satu lidah, satu raja anggota hati pasti kembali kepada Allah. Maka taubat itu sampai bila kita baca Al-Quran, kita mengerti. Tubu ilallah, baca dengan panjang, mak ja'id munfasil. Mak ja'id munfasil iaitu panjang. Panjang, baca panjang. Kinayah, sindiran daripada kita ini pastinya bertaubat dengan Allah setiap ketika dan masa, sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak taubat macam manakah? Telinga kita kembali kepada Allah. Dua biji mata pasti kembali kepada Allah. Kesemua itu ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman. Sekira kamu betul-betul bertaubat, dua biji mata kamu, dua telinga kamu, dua tangan, dua kaki, satu lidah, satu hati, satu perut, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu menjadi seorang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ada terkendala kita tak kesemua bertaubat, hanya taubat mulut sahaja dengan hati, tetapi anggota kita belum lagi kembali kepada Allah, maka kita termasuk dia orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyyazabillah. Manakah dalil pasti bertaubat dengan Allah? Kita tengok makhluk yang begitu sucinya dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun setiap hari, malah sehari pun lebih daripada 70 kali lebih, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita yang berlemut dengan segala kekotoran najis dosa yang, maka perlu kita bertaubat setiap hari selama mana kita berada di atas dunia sementara menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini nyatalah taubat itu penting dalam kehidupan orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga-hingganya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam wasiatnya ketika dia ada di atas hamparan nak mati, maka dia kata, siapa-siapa yang ingin keluarkan roh menemui Allah dengan keadaan selamat sejahtera, maka pasti mengerjakan 10 kali. Di antara wasiat Imam Syafi'i yang ke-8, saya baca yang ke-8. Di antara Imam Syafi'i wasiat hak nombor 8 ialah ata'ur ridwan, ialah berikanlah hak penjaga syurga. Berikanlah hak jaga syurga. Maka ridwan ini dia nak kepada kita apa? Antara hak saya baca tadi ialah at-taubatu anil maksiyah, ialah taubat tinggalkan maksiat. Siapa-siapa yang bertaubat daripada maksiat, maka ridwan kata, persilakanlah masuk dalam syurga, aku benar. Itu antara taubat. Kerana wasiat Imam Syafi'i ada 10, dan satu-satu itu dia ada 4, hasilnya 40. 40. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan tausiah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ala firashil maut. Tak lama lagi insyaAllah. Rancangan saya nak terjemah ke semua, kerana syarah tu ada di saya. Tapi sekarang ni baru nak masuk 3 kali habis baca buka-buka.
Satu kali saya baca di Pari Panjang, iaitulah tentang mengaji kitab Express. Dan satu kali baca di Kidul, ialah usul bahasa Arab. Dan kali ini saya baca baru duduk di wasiat yang ke-8 Pok Prasta Tazkiyah saya baca. Dan mungkin saya akan baca sekali lagi ialah pada bulan 12 ni, iaitulah kuliah Express ialah Pari Panjang sekali lagi bersama dengan usul saya baca Express. Mungkin saya nak baca masa 10 jam saya dah 2 kitab. 10 jam dan 5 jam saya dah. Dan dia terhad hanya 20 orang saja. Saya dengan tubuh sendiri, tubuh dia apa dia tak baca. Saya baca usul fiqh dan sikit ni, dan dia baca tasawuf. Dan saya masuk tasawuf sikit, ialah tazkiyah. Bulan 12 ni insya-Allah kata usul pun mungkin hari Sabtu dengan Ahad yang saya ambil. Tapi bila tak terlalu bulan 12. Itulah antara wasiat Imam Syafi'i. Antara yang ke-8 hak ridwan ialah pasti kita bertaubat. Saya baca tadi, tubu ilallah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ialah la'allakum tuflihun. Moga-moga kita termasuk dalam orang yang bertaubat. Allahumma ja'alna minat tawabin. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita masuk balik di antara tanda-tanda orang yang bertaubat ialah orang yang nak islahkan dirinya, khususnya islah di sudut kita nak mengerjakan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rukun yang kedua ialah sembahyang. Maka di sini kita nak islah, walaupun kita dah mengerti, kita dah boleh sembahyang, bimbang takut ada sedikit sebanyak ada kecacatan di kita. Sekiranya alim, kita dah tahu, alhamdulillah rahmat akan turun. Sekiranya kita jahil lagi, insya-Allah kita dapat ilmu. Seperti mana katanya ialah Luqman Hakim kepada anaknya. Baik, pada malam ini ialah buku kitab 8. Seperti mana kata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan jika dan jika membawakan was-was, saya cerita dah itu, was-was itu ialah tala'ub minasyaitan, mainan daripada syaitan, dan ubah dia baca sekian-sekian. Pada ni tak cerita dah. Dan jika membawa kepada was-was, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang muktamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali dan lain daripada keduanya. Jadi sekiranya berlaku ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, berlakunya was-was, iaitu di antara kitab lain yang tak sebut was-was, dia kata ialah takbir banyak kali. Takbir banyak kali. Kenapa? Tak rasa. Ada. Malamlah. Mungkin saya cerita dah malam tu, antaranya syaitan dia bernama Konzat. Dia mari tipu daya ketika orang nak sembahyang. Maka sekiranya ada, jika membawa pada was-was, maka hendaklah wajiblah malam tu, wajiblah diamalkan muqaranah ketika takbir tadi, pasti disertakan niat ialah masalah urfiyah. Tak susah dah kita untuk nak amal urfiyah. Kita tak susah kita nak amal kamaliyah dan hakikiyah. Itu bagi orang yang kuasa. Maka ini ialah pilihan terakhir untuk orang-orang yang nak sembahyang. Baik dia itu orang awam biasa ataupun boleh takbir sekali pun boleh juga, tapi urfiyah, kamaliyah tak boleh. Kerana maklum 3-4 surah, 3-4 rupa lepas. Ini rupa yang terakhir, iaitu pada urfiyah. Sekiranya was-was, maka wajib kita kena buat kerja hak muqaranah urfiyah. Siapa kata wajib macam tu? Yang muktamad oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Kita boleh tengok kitab Majmu' juzuk 3. Kita boleh tengok kitab Majmu' juzuk 3 Imam Syafi'i, dia terangkan tentang hak Imam Syafi'i. Dia terang tentang mukhtasar Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka orang hak terang ni dua antaranya, 3. Di antaranya ialah Imam Nawawi kita ialah orang yang terakhir sikit.
Dan Mukhtasar itu hak Mazini. Muzani satu. Dan hak Muzani pula ada orang tengah pula. Ialah Mawardi dengan Al-Hawiyah. Banyak kiri sampai 20 kiri lebih. Dia tegak. Dan di sini ialah antaranya kita ambil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Satu yang mengatakan sah sembahyang seorang yang waswas, bila dia waswas wajib kena amalkan muqaranah urfiyah. Muktamad yakni yang dipegang, yang diiktimad, yang dipegangkan oleh Imam Nawawi seorang. Yang kedua Imam Ghazali. Imam Ghazali kitab dia banyak. Kita kenalnya Ihya dengan Minhajnya, tapi Al-Wasit. Dalam kitab Al-Wasit dia menyebutkan bahawa boleh kita nak guna pakai ialah tentang muqaranah urfiyah sekiranya berlakunya was-was. Dan lain daripada kedua. Lain pada kedua ni, lain pada Imam Nawawi dan Imam Ghazali seperti mana hal lepas ialah ulama hifni umpama kesemua tu boleh mengatakan guna urfiyah ketika ada wawah dalam takbir. Habis. Baik, ini masalah lain lah. Dan jika lemah dia daripada takbir, lemah tadi dengan bahasa Arab. Ini musannaf nak buat lawan bagi yang lepas. Buat takdir bagi nak lawan hal lepas. Iaitulah pada kata musannaf lepas dia kata apa? Yang kedua muqaranah urfiyah. Bukan. Belum pada tu dia katanya ialah pasti bertutur. Bertutur dengan bahasa Arab. Dan tertentulah dengan lafaz takbir atau orang kuasa bertutur lafaz Allahu Akbar. Yakni wajib bertutur dengan bahasa Arab jika orang itu kuasa. Baru sampai di sini lawan bagi. Lawan bagi hak wajib bertutur dengan bahasa Arab. Dalam uslub ataupun dalam ibarat dia panggil muqabil bagi kaum yang pertama. Dia buat andaian, dan jika lemah dia seorang nak sembahyang, seorang musalli, seorang nak sembahyang itu lemah, tak mampu daripada takbir, daripada nak kata Allahu Akbar, tak boleh dengan bahasa Arab. Tak boleh. Dia kata Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nak kata Allah Akbar tak boleh. Kita buat orang Melayu kita lah. Tak boleh. Ataupun orang mu'allaf baru masuk Islam nak kata Allahu Akbar tak boleh. Dia kata macam tu dia tak boleh kata. Lemah. Kalau lemah hendaklah jadi wajiblah. Lemah. Hendaklah jadi wajiblah diterjemahkan takbir itu dengan bahasa dirinya. Diri seorang nak sembahyang tadi. Kalau orang tu Melayu, terjemah bahasa Melayu. Kalau orang Mandarin, sambung Mandarin dia. Kalau orang Tamil, Tamil lah dia. Terjemah. Kalau orang Parisi, Parisi lah dia. Ordu lah dia. Itu bahasa diri. Maka di sini hendaklah wajib diterjemah. Kalau tak boleh bahasa Arab, tak boleh bahasa Arab, wajib diterjemah. Maka orang tanya, buat soalannya, Ustaz boleh terjemah ke semua kan? Tengok. Hak jenis terjemah ini dua. Terkadang sekiranya kita nak sembahyang, start daripada Allahu Akbar sampai kepada Assalamualaikum, tu panggil sembahyang. Kemudian sejak pada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, kesemua boleh terjemah dah Ustaz? Orang tanya. Di sini boleh terjemah Pak takbir. Kita menjawab bahawa setengah wajib diterjemahkan dia sekiranya tak mampu bahasa Arab. Yang kedua, tidak dibenarkan oleh hukum undang-undang Islam terjemahkan benda tu. Terjemahkan bahasa Arab kepada bahasa tempatan, tak boleh. Setengah boleh, setengah tak boleh. Mana hak boleh? Iaitu lain daripada Al-Quran. Boleh. Allahu Akbar, bukannya. Walaupun dalam Al-Quran
Waladzikurullahi akbar, walaupun ada. Maka hak tu tak boleh terjemuh kalau Allahu akbar. Dan perkara-perkara yang wajib lain seperti at-tahiyyatul mubarak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kesemua tu diterjemahkan sekiranya tak pandai bahasa Arab. Nak ganti tak boleh. Allahu akbar, nak ganti 1, 2, 3 tak boleh. Nak ganti 1, 2, 3 tak boleh. Dia tak sama dengan Fatihah. Ini tak harus kita nak terjemah. Al-Quran tak harus dimaaf, terjemah. Tak boleh nak terjemah. Al-Quran kalamullah. Sebab pun tak boleh terjemah, kerana hilangkan ijaz, hilangkan ketinggian Al-Quran sendiri. Kalau terjemah, dia rusak, dia tak sama lafaz. Ramadan, Ramadan, biasa. Orang kata syahrul Ramadan alladhi qa, ditulis syahrul Ramadan al-ngadi. Salah. Tak tinggi. Nabi kata, aku adalah ruh tak. Tak ada di dunia lawan luar harap tak. Ia syahrul Ramadan. Orang kata gerak khas, gerak khas. Silap ni. Kenapa? Tak erti bahasa Arab. Di sini dua dalam sembahyang. Boleh terjemah dan tak boleh terjemah. Kalau kita kata rukun qauli lain daripada Al-Quran, hendaklah diterjemah sekiranya kita lemah daripada bahasa Arab. Sekiranya Al-Quran tak boleh terjemah, tak pandai baca Fatihah. Satu sahabat mari jumpa dengan Nabi, kerana dia bukan orang Arab. Mari jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, alimni, tolong ajarlah aku. Bagaimana ni aku tak pandai nak baca Fatihah dan sembahyang ni. Nabi kata berganti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia tak terjemah alhamdulillah. Dia tak terjemah kata gum itu dah terjemah dah. Eloknya Tuhan segala puji bagi Allah. Dah dia tak terjemah dia tu. Dia ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sehingga cukup 7 ayat. Tapi yang lain boleh terjemah. Hari ini kitab ni kata hendaklah diterjemahkan dengan bahasa diri kalau takdir. Setelah terjemah, nak cukup setakat tu sampai tahun-tahun sampai mati. Tak boleh. Dan wajib dia seorang anak sembahyang tadi belajar. Wajib belajar, jadi wajib belajar bahasa Arab, wajib belajar takbir dan zikir-zikir berkaitan dengan sembahyang hak wajib tadi. Zikir wajib kena belajar. Wajib belajar bahasa Arab, iaitulah benda-benda yang ada dalam sembahyang dan zikir-zikir yang berkaitan dengan sembahyang yang wajib kita kena belajar. Ini kita kata wajib, ia seorang nak sembahyang belajar, yakni belajar bahasa Arab, belajar perkara-perkara yang wajib, zikir-zikir yang wajib yang ada dalam sembahyang. Tapi kata wajib belajar jika ia dapat, yakni sekira dia itu duk angan-angan dia bahawa kalau dia belajar memang dia dapat. Dia tak putus harapannya sekiranya belajar memang dapat. Sebab apa? Sebab dia ni tak masuk yang bodoh sangat. Sebab baca Inggeris boleh, belajar Mandarin boleh, belajar Tamil boleh, tapi bahasa Arab tak boleh. Dia lepas tidur sangat tidur sangat. Tapi boleh jadi ni andaian ulama, boleh jadi orang tu pandai sampai 16 bahasa tapi nak Allah Akbar tak boleh. Boleh jadi. Kenapa? Kesemua itu adalah Allah. Dia tak tubik nak tutup. Mana dalil? Dalilnya kita tengok orang nak mati juga. Orang nak baca Quran, duk sembahyang, duk tahlil, duk pergi tahlil setiap pagi dia pergilah tahlil. Lepas tahlil pula 100, 200, 1000, 2000 dolar. Tapi nak mati Allah payah. Ada. Kenapa? Siapakah duk pegang kontrol? Allah Subhanahu wa taala. Kita dah hukum dengan cara adat. Baik dah. Habis. Ini pada dalam kitab kata dua malam ni.
Sekiranya tak pandai bahasa Arab, maka wajib diterjemah. Kalau baca bahasa Arab tak nak betul sangat, dia lari makna dia, buat terjemah. Boleh ke Allah tu akbar, Allah tu akbar, lari makna dia sangat, tak salah. Terjemah. Terjemah ni pun dibenar saja, nak kata betul tak betul. Kita contoh. Saya contoh. Dalam Arab kata Allahu Akbar, kita kata Allah Maha Besar. Boleh jadi Akbar itu makna Maha Besar, tapi kalau kita Allahu Kabir, besar juga. Allahu Azim, besar juga, tapi besar belakang kita. Tapi hak ismaya dia tak boleh. Allahu Azim, Allahu Azam, Allahu Kabir, tak boleh. Kena Allahu Akbar. Itu rahsia dia. Dia tak sama, terjemah dia tak sama. Walau bagi tak sama pun hampir. Orang tu kata apa ni, kita kata solat. Solat itu solat, tapi orang tu sembahyang. Tak apalah, sembahyang kira lah. Terjemah sembahyang. Sebab apa? Kita terjemah sembahyang. Si orang tu buat sembahyang juga, orang sembahyang penuh, jalan kaki buat dulu. Sembahyang juga kita pakai. Ada lah orang kafir lah, sembahyang juga. Duk pagi-pagi duk, tolong polis lah. Duk sembahyang. Pakai sembahyang juga kita. Tapi bukan solat. Tengok terjemah. Dia besok. Tapi tak apalah, dekat-dekat dia faham juga. Sebab itulah Al-Quran dia tak boleh nak terjemah, dia lari mana. Kerana makna dia lari. Kalau contoh dalam Al-Quran Allahu Akbar, ada contohnya, bukan takbir, kita nak terjemah Tuhan Maha Besar, tak boleh. Lepas tu kita nak kata Allah Maha Besar, tu orang panggil balik bahasa dengan makna tafsir. Boleh tak? Tafsir bukan terjemah. Kita yang panggil terjemah, tapi tafsir. Terjemah tak boleh. Baik. Habis. Jadi itulah habis tentang takbir kita, rukun takbir, rukun yang kedua. Jadi hak faedah yang terakhir, sebagai buat ahli sufi, takbir ini tersebut di dalam kitab Qutul Qulub bagi Abi Talib Al-Makki rahimahullah taala pada juzuk yang kedua. Dia kata apabila seorang itu nak sembahyang, maka dia pun pergilah ambil wudu. Bila ambil wudu, maka taba'adat, maka larilah, berjauhlah syaitan itu. Lari syaitan. Dia lewat syaitan lari, kenapa? Kerana mereka itu nak berhadap dengan malakutus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi. Dia cerita, akhir-akhirnya bila dia masuk sudah wudu, dia mari, dia takbir Allahu Akbar. Dia ceritanya, dalam riwayat itu cerita mengatakan Allah melihat. Allah melihat orang itu, Allahu Akbar. Allah tengok, nampak, melihatkan tangan dia akak, Allahu Akbar. Tengok di hati, kerana hati itulah tempat pendidikan Allah. Kalau dia kata Allahu Akbar tu, hati dia pun besar juga. Pada Allah besar juga oleh hati dia tu. Bukan kata mulut saja, hati dia pun besar juga. Allah kata sadaqata, betul engkau fima taqul, pada bagai yang engkau kata betul. Bila Allah kata betul, cahaya baru. Cahaya penuh masuk hati dia. Bila cahaya masuk hati dia, dia nampak malakutus samawati wal ardh, dia nampak. Dengan pancaran cahaya yang Allah bagi ke dia tu, maka dia nampak di langit bumi. Hak itulah dalam hadis mengatakan anta budallah ka'annaka tarah. Nampak. Hak tu. Tapi kita tak nampak betul. Duk nampak ke orang baru betul ke? Betul kita nak pakai betul rupa kunci dekat. Kan? Hak tu kita nampak rupa-rupanya betul lebih besar pada Allah hati kita. Tapi mulut Allahu Akbar. Tapi tak apalah, kita duk murtabaknya ialah ilmu yakin. Murtabaknya gugur. Pasal kita lepas ialah gugur tentang hak kewajipan. Walaupun tak naik murtabaknya ialah muraqabah, tak naik murtabaknya mukasyafah, tapi kita murtabaknya ialah semata-matanya nak gugurkan sekurang-kurangnya. Alhamdulillah. Kita belajar lagi. Kita kena masuk di tasawuf tentang sembahyang kita daripada awal sampai akhir. Moga-moga nur tu masuk sikit-sikit sekali, maka nur itu, sebab itulah sembahyang tu nur. Sembahyang tu cahaya.
Cahaya bukan duduk luar, duduk dalam. Allah Akbar. Panjang. Dia cerita dalam itu. Satu muka surat. Panjang. Saya cerita ringkas. Itulah bab takbir Allahu Akbar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan takbir itu kita mempandangkan benda-benda yang lain kecuali Allah sahaja yang besar. Bukan sahaja makhluk yang besar, tapi Allah Maha Besar. InsyaAllah kita akan sambung balik dan rukun yang 3 daripada rukun sembahyang, qiyam